Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alallahi tawakkalna Allahumma ja'alna mimman sama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaba wa ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala boleh kita mai hidup dalam bulan Ramadan yang kita dah berdoa dulu, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah bawalah kami sampai kepada bulan Ramadan. Rasulullah SAW selalu berdoa minta daripada Allah bawa dia wisapa kepada bulan Ramadan, panjang umur sampai ke bulan Ramadan, kerana nak hidup benar-benar pada bulan Ramadan. Doa ni juga selalu diikuti oleh para sahabat. Sahabat-sahabat pun pakak doa wa balighna Ramadan, asharfu soleh pun wa balighna Ramadan. Kemudian mari sampai kita pun wa balighna Ramadan. Dia kata tidak ada orang Islam yang reti, yang faham, yang kenal hakikat Ramadan, mereka semua nak duduk kepada bulan Ramadan. Minta faham je, nak selalu dah. Nak benar-benar boleh hidup dalam bulan Ramadan. Sebab tu orang yang benar-benar beriman, kalau dia boleh duduk dalam bulan Ramadan, masuk pak petang tu, buat tengok anak boleh nampak tu, suka benar-benar dia, suka gembira dan ramah dia, kerana tidak ada bulan yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Di segi pahalanya, di segi apa ni, Tuhan cari nak apung dosanya, pahala bergandanya. Kemudian amalan pula banyak dalam bulan Ramadan. Lepas tu amalan sedap-sedap belaka, amalan pisik-pisik belaka, pahala banyak, apung dosa. Tak ada orang lah yang tidak suka dan tidak gembira hidup dalam bulan Ramadan. Lepas tu kalau ada lagi orang Islam tak kenal bulan Ramadan, duk bila lepas hari saya lama we nak habis, tak lama dah nak habis dah, ramai dah kita dah. Orang panggil kata bertekah teruk dengan hikmat yang Allah menjadikan Ramadan. Dah waktu Ramadan orang pakat ramai, orang Islam pakat ramai. Tapi kalau ada orang Islam tak ramah beci ke Ramadan, jadi nuai tekah teruk lah. Dia tak kena berdakwah kita. Ala kulli hal, kita berbanyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh hidup dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita jadi seorang hamba Allah yang kena dengan maksud hak Ramadan. Manhaj Ramadan tu hendak gapo? Ramadan sebulan 30 hari ataupun 29 hari ni, Tuhan jadi nak uji manusia yang beragama Islam boleh pahala banyak, lepas tu habis dosa. Berarti Tuhan nak cetak orang yang beragama Islam pada bulan Ramadan sebulan 30 hari atau 29 hari ni jadi ahli syurga. Tambah amalan tu, tambah amalan ni, berat situ, berat sini, tengah hari siam, malam qiyam 10 akhir Ramadan, adanya i'tikaf 10 akhir Ramadan, lepas tu adanya qiyam Lailatul Qadar. Tujuannya nak cetak orang beriman jadi ahli syurga yang pahala banyak dan dosa habis. Tu alhamdulillah kita boleh dalam bulan Ramadan. Kemudian pada hari ini saya nak sentuh sikit beberapa peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Tujuannya nak kita terasa kata Ramadan ni gapo dia. We nampak kata kepentingan Ramadan.
Kenapa kata bulan Ramadan ni bulan hebat? Bulan hebat, bulan agung, bulan yang banyak kerja, bukanlah bulan tidur, bukan bulan lembab, bukan bulan tarak dak. Yang pertama hari kita tahu belaka dah dalam bulan Ramadan, iaitu bulan yang mula-mula turunnya Al-Quranul Karim. Hari ini kita tahu belaka dah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan padanya Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Dan bayyinatin minal huda, keterangan, hujah, dalil daripada petunjuk, dan al-furqan, pembeza. Banyak orang kita faham kata Quran ni jadi hudan kepada manusia. Banyak kita faham kata Al-Quran menjadi furqan kepada manusia. Tapi kita pergi kedak sikit lagi soalan, balah mana nak boleh Quran tu jadi hudan kepada kita, nak boleh Quran jadi furqan kepada kita? Adakah cukup dengan kita membaca Al-Quran khatam 3 kali sebulan, lepas tu Quran jadi hidayah kepada kita, jadi hudan kepada kita, Quran jadi furqan kepada kita? Adakah cukup Quran nak jadi hudan dan furqan kepada kita dengan kita menghafal habis sebuah Quran? Kita membaca Al-Quran memang boleh pahala banyak. Hafal Quran boleh pahala banyak, boleh pahala hafal lagi, boleh pahala baca lagi. Tapi kalau kita tak erti sekarang buk gapo kita dak kata alhamdulillahirabbil alamin, tak tahu gapo mana. Ihdinas siratal mustaqim, tak tahu gapo. Qul huwallahu ahad, gapo tak tahu. Wal asri innal insana lafi khusr, gapo tak tahu. Qul ya ayyuhal kafirun, tak tahu sekarang apa. Maka Quran tidak memberi hidayah kepada kita. Taklah jadi Quran tak menjadi hudan kepada kita. Jadi seolah kata Quran ada satu bucu, kita satu bucu juga. Tak ada kena mengena dengan kita. Baca tak ada berhenti. Ngapa, tapi tak tahu kagak apa. Supaya orang zaman dulu budak-budak baru nyanyi lagu India tu dah. Nyanyi lagu dia dekat weh, keruk kening-kening erok muluk-muluk. Dah, mata berjernih duk kaca. Tapi tak hati kan rebuk. Boleh kau dah sedak gitu lah. Di hari ni Ramadan, bulan yang dimula turun Al-Quranul Karim, tujuannya selain lagi pada kita bakal baca, kita bakal hafal, iaitu kita kena ambil Quran ni jadi hudan kepada kita dan furqan kepada kita, dan dalam ayat lain pula nur, syifa dan sebagainya. Caranya kita bertadarus, mempelajari isi kandungnya dia tu dengan cara kita wahalaqah, tadarus Al-Quranul Karim dan macam-macam cara. Jadi Al-Quranul Karim mula turunnya kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Bukan Al-Quran saja turun pada bulan Ramadan, kitab-kitab dulu pun turun pada bulan Ramadan belaka. Hadis Nabi kata, Suhuf Ibrahim juga turun pada bulan Ramadan, awal Ramadan, awal malam pertama daripada bulan Ramadan. Unzilat Suhuf Ibrahim fi awal laitin min Ramadan. Lepas tu diturunkan Taurat juga pada bulan Ramadan, Al-Injil juga pada bulan Ramadan, dan Al-Quran juga pada bulan Ramadan. Atas semua kitab langit turun pada bulan Ramadan. Tapi kitab-kitab dulu, tak kira Zabur, Injil, Taurat, Suhuf Ibrahim dan kitab-kitab lain lagi, kita nak minta betul sikit fahaman kita. Saya ngaji tadika dulu, kita ada 4 buah ya. Zabur, Injil, Taurat, Quran, tak ada dah lain. Sebenarnya di dalam Al-Quran, ya royak kata setiap orang nabi, setiap orang rasul
dia turun kitab. Allah menurunkan kitab setiap orang nabi, setiap orang rasul. Sebuah ada berlaku. Tapi dia tak sebut nama dalam Al-Quranul Karim selain daripada Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Suhuf Ibrahim dia sebut juga. Nah, banyak. Semua turun pada bulan Ramadan. Dan kitab-kitab dulu turun sebuah sekaligus. Tetapi Al-Quran Karim pada bulan Ramadan ia turun sejumlah juga. Tapi turun ke Baitul Izzah langit dunia. Tak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam stokor satu jumlah selalu dak. Ia turun ke situ dulu. Lepas tu ia berangsur turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah dan 10 tahun di Al-Madinatul Munawwarah. Dalam masa 23 tahun tu turun sikit sekali sampai ke 1000 lebih ayat. Mengikut keadaan, keperluan, kejadian dan tuntut masa dia turun Quran. Itu dia. Itu yang pertama, iaitu mula turunnya Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Dan yang kedua, saya pilih beberapa itu je. Banyak berlaku pada bulan Ramadan, tapi saya pilih sikit-sikit je. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula menyebar dakwah, iaitu pada pada bulan Ramadan, tahun satu daripada kebangkitan Nabi menjadi Rasul, menjadi Nabi. Tahun tu mulanya tu Al-Quranul Karim. Tahun tu juga Rasulullah SAW mula. Dan manusia yang mula-mula memeluk agama Islam menyahuti dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu isteri dia sendiri Khadijah binti Khuwailid, mula-mula masuk Islam pada bulan Ramadan. Saya nak ayat peristiwa dalam bulan Ramadan. Dan yang keempat, peristiwa sejarah berlaku terhadap dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia panggil kata tahun duka cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duka cita benar-benar Rasulullah, iaitu bulan Ramadan, tahun yang ke-10 dari kebangkitan Nabi. Bahawa Allah bangkit Nabi Muhammad jadi Nabi, bahawa sampai 10 tahun berlakunya tahun duka cita. Sebab apa berlaku duka cita? Sebab tahun ni pada bulan Ramadan 10 Beksan ni matinya Abu Talib dan matinya Khadijah. Tekah 3 hari. Mati Abu Talib, lepas 3 hari mati pula Khadijah. Mati kedua-dua orang ni mati dalam bulan Ramadan. Walaupun ada khilaf, setengah kata Abu Talib tak ada mati dalam bulan Ramadan kali, iaitu mati dalam bulan Rajab. Tapi ada juga pendapat ahli sejarah yang mengatakan Abu Talib mati pada bulan Ramadan, tekah 3 hari dengan Khadijah. Jadi mati dua orang ni merupakan tahun duka cita. Dengan sebab apa? Dengan sebab ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk menyampai dakwah di Makkahul Mukarramah, dakwah Nabi Muhammad ni nak mengembelingkan, nak mengubah cara hidup dalam sangkum dalam masyarakat Mekah yang penuh dengan jahiliah kepada Islamiah. Nak ubah kepercayaan manusia daripada syirik kepada tauhid. Nak mengubah peraturan hidup manusia pada masa itu daripada cara hidup jahiliah, sistem pemerintah jahiliah, kepada cara hidup dan sistem pemerintah Islamiah. Nak ubah segala-galanya. Nak ubah daripada manusia menumpukan segala-galanya kepada berhala, ubah nawi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak mengubah daripada beribadat kepada berhala kepada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat kerja dakwah ni. Kerja dakwah Rasulullah ni berat benar-benar. Nak ubah manusia. Nak ubah bahan kayu, ubah batai kayu betul nak dikepek pun kena guna masa bercakap dah.
Lepas menolak, gonyoh gitu, kertas situ, kertas sini. Habis elok tak betul, hang betul semula pula, hang pecah. Ambil hal lain pula buat. Tu kayu, hang tak ada nyawa. Jadi dakwah Rasulullah ni nak ubah manusia hak bernyawa. Hak ada fikiran. Ayat benar-benar. Sebab itulah banyak orang menetir dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menetir juga bah menetir bukan tamada. Tak ada pada masa ni orang menetir dakwah serupa dengan menetir dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di hari ni orang dak menetir dakwah Islamiah, kiri pun tak siapa lagi orang menetir dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pun dakwah dia hari ni rasa balah mana sakit pedihnya orang menetir dakwah dia, Noek kata tak sama lagi dengan Rasulullah rasa balah mana orang menetir dakwah Islamiah. Allahu Akbar. Berat orang menetir dakwah Rasulullah. Ambil tahi utuh tak kepala. Besok orang ambil tahi kami tak kepala kita dia hendak tak lagi. Besok orang nak jeruk tekak Rasulullah. Wak fitnah begitu, fitnah begini, kata Muhammad gila, kata Muhammad tak kisah, kata Muhammad ni macam-macam tuduhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat. Dalam keadaan berat tu boleh kira kerana Abu Talib dah. Kerana Abu Talib ni pak saudara Nabi, orang duk kerencai juga, malu. Nak teruk-teruk sangat malu kepada Abu Talib. Giwak raya kepada Allah tak apa kali tak berjaya. Dalam keadaan itu mati Abu Talib di bulan Ramadan. Kalau orang jenis kaya-kaya tu nak buat teruk-teruk Nabi Muhammad, malu bini dia Khadijah, kerana Khadijah orang kaya, orang hartawan, kerincai ke dia. Pada bulan Ramadan tahun tu mati juga Khadijah. Dua orang duk belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib pak saudara tapi bukan Islam. Khadijah isteri Islam. Buat mati dua tu Rasulullah bi kamu. Duka cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu berlakunya pada bulan Ramadan. Hak seterusnya berlaku juga pada bulan Ramadan, iaitu tasyri' azan bagi solat, iaitu berlakunya pada tahun 1 Hijrah. Bahawa Nabi hijrah pergi ke Al-Madinatul Munawwarah, tahun yang pertama selalu dah ditasyri'kan azan. Di situ kerana gapo? Sebelum daripada tu, bahawa siapa waktu solat, Allah serabut buat sahabat. Tak tahu nak buat gapo, malah mana nabi orang pakat mari mendirikan solat ni. Nak walah tu tak kena. Malah duk sorak pun dia. Sorak bergamuk. Akhirnya satu ketika Abdullah ibn Yazid radhiyallahu anhu, dia mimpi dalam tidur dia. Dia mimpi kata, bo nak panggil orang mari solat, dia kena azan. Nah, dia mimpi kata azan. Bo siapa pagi tu dia oyak Nabi. Pakai royak Nabi, ya Rasulullah, saya mimpi semalam kata nak panggil orang mari ke masjid untuk mendirikan solat, iaitu dengan cara azan. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya mimpi kamu itu adalah benar jika dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada Bilal suruh azan bermula pada hari itu. Dan manakala tentera musyrikin lebih kurang 1000 orang, buat luk tak ramai lah. Kalau tak siapa 1000 pun tak banyak, kalau lebih pun tak banyak orang, dipimpin oleh Abu Jahal, sepupu. Perang sepupu jadi ketua. Kerana Abu Jahal ni sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berlakunya peperangan Badar Al-Kubra ni, cerita dia, kisah dia tak payah saya ceritakan di sini. Noyak kata hebat benar, 300 orang nak berlawan dengan 900 ataupun 1000 orang ni, ia kena guna tenaga banyak benar lah. Ia kena guna tenaga banyak benar baru dah. Tapi Noyak kata kekuatan bukan kekuatan tenaga.
Kekuatan seseorang itu, kekuatan iman lebih daripada kekuatan tenaga lagi. Nah, kekuatan iman lebih daripada kekuatan tenaga. Oleh kerana orang Islam berada dalam keadaan puasa, cerak dah orang duk dengan puasa, ngaduk tak puasa dia tak serupa iman tu. Kerana apa? Puasa semenjak daripada pagi sampai ke petang, dia duduk dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada niat semua kata dia ada berpuasa dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iman dia menggunung tingginya. Kalau tak puasa ni, dia tak ada duduk dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara terperinci. Sebab tu dia iman tak sama, kekuatan tak sama. Nah, orang kata berlakunya peperangan yang pertama. Tak rasa pergi lagi belum ni. Belum pada ni tentera Islam, orang Islam belum lagi perang. Gitera mula-mula selalu dah, tak boleh puasa mula-mula selalu dah. Allahu Akbar. Kalau kita tengok di sini gapo tujuan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kaca hipung tahun tu berlaku tu. Mulanya puasa tahun tu. Mulanya iktikaf 10 kira Ramadan pun tahun tu juga. Mula qiyam Ramadan pun tahun tu juga. Tahun tu berlaku tu. Pergi tahun tu juga mula. Hipung habis dalam bulan itu. Dan seterusnya peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan pada tahun yang kelima daripada hijrah. Rasulullah SAW dan orang-orang Islam semua tu keluar pergi perang dengan Bani Mustalik ataupun Ghazwah Al-Muraisi'. Berlaku perangnya pada bulan Syaban. Berlaku perang. Perang sudah perang siap dahnya, iaitu Rasulullah SAW duduk di sana beberapa hari. Sampai ke bulan Ramadan, sipen kelik Rasulullah bersama sahabat-sahabat dia. Sudah perang siap dah kelik sampai di satu tempat. Rasulullah SAW berhenti dulu di situ. Apabila berhenti di situ, dalam peperangan ni, orang munafik Abdullah ibn Ubay masuk di sekali duk atik. Ada perang dia masuk di sekali. Duk mengacau, duk mengaru. Dan dalam perang ni Siti Aisyah radhiyallahu anha gi juga perang kerana giliran Siti Aisyah dengan Rasulullah pada masa tu. Gi. Sudah perang siap dah, kelik mai sampai tengah jalan. Siti Aisyah keluar. Malam keluar lagi qada hajat. Patu kelik mari. Rupa-rupanya kalung dia jatuh hilang. Rasulullah pun itu Siti Aisyah pun tu pergi cari. Jadi Rasulullah rombongi tu depan kata Siti Aisyah dah sekali dah tu pergi malam. Tu pergi. Siti Aisyah apa yang dicari kalung dia, kelik mai tepat tengok tak ada siapa ada dah. Masuk tidur le basah. Dalam keadaan itu Safwan, ya kerana setiap kali lepas pada perang biasanya Rasulullah kena tak orang jaga tengok pesak barang. Ada siapa sakit ke tinggal gapo semua. Di dalam peperangan Bani Mustalik pada kali ini terjatuh kepada Safwan, orang jaga, orang mesak barang lepas pada perang. Safwan pun kelik sampai pagi esok tengok tempat Siti Aisyah duduk tidur dalam bilik, dalam basah tu. Safwan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Siti Aisyah jawab kata dia tertinggal. Maka Safwan pun terung uta dia turun, suruh Siti Aisyah naik uta, dia pergi tali piping, tak ada kecek sepatah bot lepas pada tu. Siapa ke rumah? Siapa ke rumah? Abdullah ibn Ubay, ketua munafik, dan pengikut-pengikut dia suka ramah tengok Siti Aisyah kelik tinggal tengah jalan, nanti kelik dengan Safwan, dia kata peluang dah.
Belum pada perang Abdullah ibn Ubay dan kuncu-kuncu munafik dia bercakap dah main nak menimbulkan fitnah di dalam peperangan, tapi tak berjaya. Hot trade ni berjaya lah, dia kata. Sebar kepada masyarakat Mekah, sebar kepada masyarakat Madinah. Kata Aisyah ni isteri Rasulullah buat kelip berhenti tengah jalan dan nanti nak tidur dengan Safwan. Fitnah tu hadisul ifki, hadis dusta. Sebab kata Siti Aisyah ni isteri Rasulullah sekelai nanti tengah jalan nak nanti Safwan. Noyak kata Siti Aisyah duk nanti nak mengorak dengan Safwan lah. Sebab Rasulullah dia tak ada kata gapo. Nak bela-bela isteri. Dan nak kata ada Siti Aisyah kena bercakap dah itu Rasulullah kena bercakap dah Siti Aisyah ni bukan seorang perempuan yang jahat. Tapi kalau apa yang dibela ada Rasulullah bela isteri dia. Kata gitu. Dan Siti Aisyah ni tak ada tidur, tak ada makan. Serabut habis serabut mengadu pada ayah dia Abu Bakar As-Siddiq. Kata dia balatu orang mengadu kata gitu. Abu Bakar pun pergi gamuk. Napa epu molek dakwah. Tak ada bukti. Abdullah ibn Ubay hebat juga, hebat. Tujuan dia bukan nak menjatuhkan Aisyah sangat, nak menjatuh tok laki dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ada mengaku kata Nabi, seorang ada mengaku kata Rasul, gapo nak cara bini seorang pun tak ada, kita tidur dengan orang. Dia nak tes situ sebenarnya. Sebab Allahu Akbar, habis gamuk Siti Aisyah tak tidur, Rasulullah pun dia pergi gamuk. Nak pergi jawab Allah mana ni? Maka Allah Subhanahu wa taala turun ayat Al-Quran kan berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Surah An-Nur ayat 11. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu, Abdullah bin Ubay lah buat berita bohong. Nah, ada dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Berita ni bukan buruk pada Muhammad, bukan berita ni ada hikmah mendatangkan kebaikan kepada kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Jadi ayat ni mari berjelas kata Siti Aisyah ni tak ada mengorak. Siti Aisyah ni orang baik, orang bagus. Berita orang riwayat kata dia gitu tu, itu adalah berita bohong, iaitu al-ifku, berita bohong, berita dusta. Maka siapa yang membuat berita-berita dok menyiar berita palsu tadi, bagi dia azab yang sengsara. Barulah Rasulullah suka. Rasulullah pergi royak kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat, telah mentabridkan kamu, telah membersihkan kamu. Siti Aisyah pun ramai suka, pakat suka berlakon Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Setelah Allah sendiri menceritakan kata Siti Aisyah orang baik dan orang bagus. Bila berlaku? Pada bulan Ramadan. Ayat situ je. Itu peristiwa Ramadan, berlaku pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan juga dia berala orang Arab yang nama banyak, ada Manatun, ada Uzza, banyaklah. Bagi orang Arab Aus dan Khazraj di Al-Madinatul Munawwarah, Aus dan Khazraj ni orang kabilah Arab hidup di Madinah, besar belaka tu. Aus dia pergi semua dua ni. Tapi Rasulullah mari kedua-dua ni memeluk agama Islam. Dulu sebelum daripada dia memeluk agama Islam, Tuhan dia nama Manatun, besar benar di Madinah.
Tuhan dia. Segala-galanya dia minta pada balon ni lah. Nah. Pada tahun yang ke-8 daripada hijrah, Rasulullah SAW utus Sa'ad ibn Zaid al-Ashhali suruh perutuh manat Tuhai berhala bagi Aus dan Khazraj dulu. Nah, iaitu pada ni Ramadan tahun 8 hijrah berlaku pada bulan Ramadan. Dan satu lagi peristiwa yang agung berlaku pada bulan Ramadan juga, iaitu Fatah Makkah, pembukaan Makkah, iaitu tahun yang ke-8 daripada hijrah. Rasulullah SAW beranak di Mekah, duduk di Mekah, besar di Mekah. Allah bangkit dia jadi Nabi pun di Mekah, mula dakwah di Mekah. Rasulullah duduk di Mekah sampai ke 53 tahun. Kemudian berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Orang Islam pakai hijrah kepada Al-Madinatul Munawwarah. Ingat tak, semasa belum Rasulullah berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah, orang-orang musyrikin dia mesyuarat di Darun Nadwah. Mesyuarat termasuk Abu Jahal dan sebagainya. Nak balas mana terhadap Muhammad. Sikap kita nak dakwah Muhammad ni berhenti, nak dakwah Nabi Muhammad ni tak bergerak. Kita nak ambil sikap balas mana terhadap Muhammad. Macam-macam. Yang pertama dia kata kita hambak tu baik Muhammad keluar daripada Mekah. Pendapat yang keluar, kita kurung Muhammad dalam penjara. Abu Jahal kita angin kata aku tak nampak kedua tu. Kalau kita kurung Muhammad dalam penjara, pengikut-pengikut yang ramai di Madinah tu mari serai ke atap penjara tubik habis, tubik Muhammad berat. Aku tak nampak. Kalau kita peramak Muhammad tubik daripada Mekah hidup lain, cerak Muhammad hidup Madinah tak ada apa. Tak banyak hari serai kita kelik gagah cerak Muhammad dari Madinah. Dia nampak dah ni. Berapa tahun di Mekah dia dah dakwah ni, banyak orang dah meluk agama Islam. Kalau kita hambak Muhammad hidup Madinah tak ada apa. Dia setahun dua serai kita semula pula. Sebab tu Abu Jahal kata aku tak nampak. Cara nak sungguh dakwah Muhammad ni tak lagi dah aku nampak bunuh dia sok je. Lepas tu setuju nak bunuh Muhammad, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala selamat Rasulullah berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Noyak kata orang musyrikin duk takut Rasulullah hidup Madinah serai kelik mari semula ni berlaku sungguh pada tahun yang ke-8 daripada hijrah. Apabila Rasulullah hidup di Madinah 8 tahun, siapa ke orang Arab Madinah memeluk agama Islam habis daripada masa tu. Bukan sekadar orang Arab Madinah saja memeluk agama Islam, orang-orang luar pun ramai memeluk agama Islam. Rasulullah hatta utus dengan surat pada raja-raja ke sekitar tu. Banyak orang Yaman pun mari meluk agama Islam, macam-macam ramai. Kuat masa tu. Dalam keadaan orang Islam kuat di Al-Madinatul Munawwarah pada tahun ke-8 hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama tentera bersama orang Islam pergi ke Makkahul Mukarramah. Pergi nak buka Mekah, nak jadi negara Islam. Nak jadi daulah Islamiah kerana ada Baitullah. Duk semaya kepada Baitullah, menghadap kepada Baitullah. Baitullah hak tempat orang Islam. Lepas tu dikontrol, diperintah oleh orang musyrikin tak susuk. Tak susuk benar-benar berapa yang haji giwak di Makkahul Mukarramah. Mekah dicara di pukrong oleh orang musyrikin. Tak lagi. Gana-gana Mekah ni kena menjadi negeri orang Islam lah. Menjadi orang Islam belakang mulut agama Islam. Pergi Rasulullah pada tahun 8 hijrah. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tak ada berlaku perang sikit. Tak ada berlaku perang sikit. Jadi nak duduk di Tuhan berlaku nawak. Nawak we orang payah meluk agama Islam. Tak boleh meluk agama Islam pun dia boleh buat juga macam Abu Talib. Tak sepatut Abu Talib tidak memeluk agama Islam. Jak pada halau dia bela Rasulullah, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih benar-benar. Tak jauh siapa tek ni Rasulullah ni.
Orang nak karu tak boleh. Bela semua saya. Tapi Tuhan tak beri hidayah kepada dia, masya-Allah. Tak ada arah lah. Umar Ibn Khattab, kerja dia nak bunuh Rasulullah macam. Nak sekat dakwah Rasulullah, nak bunuh Rasulullah. Tak ada orang dia hajar dia, tak ada orang dia hajar, tak ada masuk dekat langsung. Nak bunuh. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mudah-mudah lepas dia tapak adik perempuan dia. Tapak adik perempuan dia merah, darah, pecah bibir mulut. Lepas tu gimana agama Islam? Mudah-mudah. Nak kata mudah nak mulut agama Islam, dan mudah juga tu saya mulut agama Islam. Faman yuridillahu wa ayyadahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Ada payah kali. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala nak dia tu mendapat hidayat, dia buka dada mudah. Kalau tu saya mendapat hidayat nak menyesatkan dia, menyepit dada dia. Tak boleh masuk sekibuk, kata cik dada dia. Iman tak perlu masuk. Itu dia. Jadi pada tahun yang ke-8 ni berlaku fatah, maka inna fatahna laka fatham mubina, mudah-mudah. Nah, iaitu pada 10 Ramadan Rasulullah mula bergerak daripada Al-Madinatul Munawwarah bawa sampai ke Makkahul Mukarramah, iaitu 19 malam 19 daripada Ramadan, masuk dengan tidak berlaku perang sekarang buk. Kemudian Rasulullah SAW utuh Khalid ibn Walid suruh pergi perutuh berhala yang bernama Al-Uzza, dan perintah Amr ibn al-As gi putuh berhala nama Suwa' di Makkahul Mukarramah. Dan pada bulan Ramadan juga tahun yang ke-9 daripada hijrah, orang Sakif di Taif hak teka berlaku tahun rusing, tahun duka cita 10 Bai'ah lepas pada mati Abu Talib dan Khadijah tu, Rasulullah buat keputusan nak pergi dakwah di Taif, nak pergi dakwah Banu Sakif ni. Tapi dapat tinta tak seorang habuk Banu Sakif di Taif meluk agama Islam. Bukan sekadar tak meluk agama Islam, ambil batu ke pekau. Dia tak suruh budak cilik, cari budak bodoh-bodoh. Hak bila 10 tak cukup ke pekau Rasulullah, pakai nak ramai-ramai. Nak menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada tahun yang ke-9-nya Bani Sakif di Taif mari serombongan pergi berjumpa dengan Rasulullah nak masuk Islam. Allahu akbar. Nah, tak ada payah gapo kali. Nah, buat lepas pada tu pakat main masuk Islam, nak masuk Islam. Ya ada besar orang tidak tahu saya meluk agama Islam, bukan tak nampak. Tapi pembesar-pembesar kubarak di Makkahul Mukarramah, orang kedai Mekah tu dia sekat. Buah di Mekah utuh pakat meluk agama Islam kak. Banu Sakif di Taif tahu kata balatu, deru-deru puak-puak pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah, dia nak perakat Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu pada tahun yang ke-9 daripada Ramadan, daripada hijrah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan juga tahun yang ke-10 daripada hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali ibnu Abi Talib ke Yaman dakwah. Mula-mula utus Khalid ibn Walid, tak jadi, orang tak meluk agama Islam. Teknik dia tu boleh jadi orang Yaman tak masuk, boleh jadi tak secocok. Apabila tak berjaya Khalid ibn Walid pergi dakwah di Yaman, kelai mari Rasulullah hantar pula Ali ibn Abi Talib pergi ke Yaman suruh dakwah sana. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehari je orang Yaman masuk agama Islam habis. Orang Hamadan, kabilah Hamadan meluk agama Islam, iaitu pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf 10 akhir Ramadan. Biasa ya, mula pada tahun yang kedua, yang 3, tahun 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi pada tahun 10 daripada hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf pelik sikit, iaitu 20 hari berturut-turut. Dan pada tahun 11 hijrah pada bulan Ramadan juga matinya Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan Ramadan
apa ni apa ni 40 Ramadan 40 Hijrah matinya khalifah ataupun Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Dan pada bulan Ramadan juga tahun 58 Hijrah matinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika dia berusia 90 tahun. Dan satu lagi pada 28 Ramadan tahun 92 Hijrah berjayanya tentera Islam pergi buka Andalus, pergi buka Spain, Sepanyol. Spain yang hari ni besok jadi negeri Islam 800 tahun. Bermula buka tahun mana? Bermula buka tahun pada hari pada tarikh 28 Ramadan 92 Hijrah. Siapa penglima perang? Iaitu Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad itu hebat dia. Tentera Islam dipenglima oleh Tariq bin Ziyad jemurah laut dengan perahu tak ada enjin pada masa tu. Nah, perahu lah kita panggil, nak kata kapal tak susuk sangat, ada enjin dengan perahu. Jemurah ramah. Bos apa di sebelah darat Sepanyol ataupun Spain, Tariq bin Ziyad buat lah mana? Ambil kereh bakar perahu. Habis perahu dia bakar. Heran tentera Islam, bakar apa? Tak kelik sungguh lah kita ya. Di situ Tariq bin Ziyad ceramah dah. Di hari ni tentera Islam, tak ada dah belakang, ada dak peso je. Di belakang kamu sudah menjadi laut, tidak ada perahu. Gana-gana mu kena dak peso je, tak boleh belakang dah. Di hari ini tidak ada cara, tidak ada jalan pilih. Kena perasa. Kena hadap ada peso je. Kalau ada perahu ni boleh taruh lagi kena klik. Ada jalan. Ni dia stop dengar. Jadi akhirnya berlaku perang. Perang tak ada berhenti-henti, perang sungguh-sungguh. Ya tak ya pun mati so. Kalau kalah mati, kalau tak mati pun tak boleh klik, mati juga. Akhirnya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, perang tak berapa hari. Allah Subhanahu Wa Taala beri kemenangan kepada orang Islam. Pada masa tu terpayah orang Islam nak Allah. Dia imej kuat dakwah pada masa tu. Imej tinggi sungguh pada masa. Lepas tu pahal Islam, pahal sungguh. Kena sungguh dengan Islam pada masa tu hidup. Kemudian 800 tahun Andalus ataupun Spain, Sepanyol diperintah oleh orang Islam secara total. Adanya masjid, adanya sekolah, banyak ulama-ulama yang lahir daripada Spain. Bos apa ke 800 tahun. Allah, orang Kristian, orang Yahudi ni. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia nak pergi perang dengan orang Islam, dia tak agak. Kerana orang Islam kagak dah, iman kuat, tak agak mati. Tak ada manusia, tak ada dunia ni tak agak mati, orang Islam ya. Sebab itulah kalau nak perang dengan orang Islam, Allah semua-semua. Sara perang dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin tentera dia gitu-gitu je, berdekik udah gitu je istilah kata. Allah orang Kristian. Lepas tu cara nak menjatuh orang Islam tak ada payah kali. Karena orientalis Al-Mustasyiqun dia tahu on orang Islam. Kan orang Islam duk mana. Gagah kuat orang Islam apabila dia duk dengan Al-Quranul Karim. Apabila dia faham isi kandungan Al-Quranul Karim, hidup dia mengikut Al-Quranul Karim, di situlah dia menjadi kuat. Jadi kalau nak jadi lemahnya, becek dia dengan Al-Quran, tak ada apa, lemah rotak lalu dah. Cara dia mainnya, orang Islam jauh daripada Al-Quranul Karim, bakar orang Islam jadi pecah sama sendiri, macam-macam timur fashion, timur moden, akhirnya punah rosak akhlak orang Islam. Akhirnya orang Kristian serai Sepanyol boleh kelik 800 tahun.
Berapa rum tak tahu. Jadi Noyak kata pembukaan mula-mulanya iaitu pada 28 Ramadan 92. Ya. Bukan sepensa campur dua dengan Portugis dua tu. Boleh kau orang Islam mengata. Kalau bahasa rakyat panggil Portugal. Nah, Portugis. Itu berlaku dalam bulan Ramadan. Nah. Dan satu lagi peperangan salib. 400 tahun dok perang orang Islam dengan orang Kristian. Tak tahu berapa generasi pengelima, berapa rung pengelima tak tahulah. Akhirnya pada bulan Ramadan tentera Islam dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi pergi akhir sultai dengan kemenangan tentera Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi bila pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan juga. Dan bulan Ramadan juga bukanya kawasan India yang dipimpin oleh Al-Qaid pemuda Syabab iaitu Muhammad Ibn Al-Qasim. Buka India bulan Ramadan juga. Dan pada bulan Ramadan tahun 1393 Hijrah bersama dengan 1973 lebih kurang 30 tahun lebih 40 tahun 30 tahun lebih dalam bulan Ramadan kemenangan tentera Arab ke atas Israel. Saya ingat masa saya umur belasan dengar cerita kata orang Arab dipimpin oleh negara Mesir kerjasama dengan Ordon, Suria dan Arab-Arab lain lagi pergi dengan Israel di Teluk Suis. Kemenangan di tangan orang Islam, tapi putar belik daripada orang Yahudi dan orang Kristian, akhirnya kalah orang Islam semula pula. Menang habis lakon dah. Cerita dianya saya baca dalam buku. Mesir duduk depan jadi ketua kerana Mesir negara besar. Lepas pada Israel gi rapah Palestin, orang Arab tak puas hati. Gana-gana pun kena memerdekakan Palestin kerana adanya Baitul Maqdis. Nak pergi tak jauh. Maka Mesir negara besar, negara maju, duduk depan Mesir pada masa. Berlaku pergi menit siap berlaku dah. Amerika panggil Menteri Pertahanan Mesir. Munak gapo ikut munak oyak. Ikut munak gapo aku nak wi belakang moyak nak pun nak wi belakang ikut munak nak. Syarat saja. Mu suruh tentera mu berhenti daripada perang. Perang pada masa tu tentera paling ramai sekali tentera asal semak daripada jamaah Al-Ikhwanul Muslimun. Hak askar Mesir sungguh tak ada ramai mana kali. Tapi asal semak daripada Ikhwan Muslimin paling ramai sekali. Gitu ya, menek. Lepas tu buat Amerika beri tawaran kepada Menteri Pertahanan Mesir, mu suruh sang, mu kena sang tentera suruh berhenti perang. Ikut nak gapo? Mungkin tak ada imesanya. Mudah timur belaka. Allahu Akbar. Islam nak jadi balah mana, umat Islam nak mati balah mana, ikut dia. Asal ke boleh ni. Menteri Pertahanan pun kamsang tu baik. Tentera Mesir berhenti perang. Patut tentera dia je berhenti sungguh kan. Tapi tentera asal semak ni pinpai mai dah. Tak boleh jadi. Gana-gana pun ada sebalik dah ni. Jadi kim puan ni. Cerak ada penipuan. Cerak ada gapo-gapo sesuatu tak boleh jadi suruh berhenti perang kerana dia duk tak betul nak pergi seolah kata. Menit dah nak apa ambil kita. Buat apa boleh suruh berhenti perang? Tak boleh jadi. Gana-gana kena ada sesuatu di belakangnya. Jadi tentera hak sungguhnya pakai kelai. Senjata-senjata duk dia ada monong belaka, kata gebar tak kata gebar. Tentera asal semak ni ada dia huda-huda gitu, dia mana kata tak boleh berhenti gana-gana pun. Surai juga tak dengar kamsang daripada Menteri Pertahanan. Akhirnya tak lagi dah. Allah. Akhirnya kalah semula pula kalau. Kalah tu lah tentera asal semak hak jamaah Ikhwan Muslimin tu
mesti tak puas hati benar, mu tak dengar aku. Tu nyebuh gauk lah, nyebunuh lah, macam-macam. Nak kata tak dunia ni boleh jadi orang baik diseksa, orang baik dibalas jahat, orang jahat dibalas baik. Ni dunia. Tapi kalau akhirat dia tak paling cerak. Kerana Allah Al-Alim, Al-Aziz, lepas tu Al-Hakim. Orang baik kena balas baik, orang jahat dia balas jahat di hari akhirat nanti. Dah dunia biasa je. Nah, orang baik mursi kena jadi balas tu, sisi kena jadi balas, tak ada pelik tu tak dunia. Ulama mesti dah ni masya-Allah tu baik dalam lain dia puji sisi. Puji sisi ni pemimpin jagati Rasulullah. Pemimpin jagati Rasulullah ialah sisi. Pemimpin yang diibarat sebagai perik benziat yang dibuka seperti ialah sisi. Ulama tak ada gapo ya. Ulama asuk dia ikut gedondok ulama asuk ni. Sok-sok cici, sok-sok cici. Nah, sok-sok cici tu ulama asuk dia panggil. Nah, tu nak tu dunia jangan ada pelik. Biasa aja. Akhirnya kalah semula pula tentera Islam. Ni berlaku. Payah itu pada tahun 1393 Hijrah. Barulah sekitar 30 tahun lebih, 40 tahun. Itulah lebih kurang. Jadi kita dapati berlaku dari bulan Ramadan sana ni adanya berlaku berkenaan dengan perang, adanya berlaku berkenaan dengan dakwah. Hak nak royak saninya, tujuan saya royak semua ni, dia kata bulan Ramadan bukan bulan lembat. Bukan bulan tarak. Bukan bulan tidur. Bulan gagah. Gagah dengan apa? Gagah dengan iman. Gagah dengan iman. Lepas tu dakwah Rasul, dakwah pada masa dulu Ali nak pergi ke Yaman ni bulan puasa ni bukan sebulan ni. Lah ni kita pergi dengan kapal terbang, nak pergi bakar sebentar ya dengan kereta. Dulu tak ada kapal terbang, tak ada kereta. Nah, pun tak ada. Kalau panas sok-sok sungguh. Nah, naik uto, naik kuda lah tu. Naik tu seksa benar lah. Tapi dia boleh pergi kerana iman. Tu dia. Habis lebih kurang tu. Kemudian sikit lagi ada 2-3 minit lagi. Kita di hari yang ke-18. Hari yang ke-18, esok 19, lusa 20. Peluk dah kita ramai. Setahun Sayyidul Syuhur, penghulu bulan Ramadan. Lepas tu dalam bulan Ramadan pula tak supa pula. 20 hari mula-mula dengan 10 hari akhir tak supa pula dah. Allahu Akbar. Kemudian dalam 10 akhir pula ada pula hari Sudyak lagi. Nah, iaitu ada 2 hari lagi kita nak masuk iktikaf pada 10 akhir Ramadan. Lepas tu nak minta puak kita semua tak usah mikir. Hak ibadat Allah Subhanahu Wa Taala ni Tuhan tak peluang untuk kita mikir nak buat gapo tak buat gapo tu. Dia suruh turut so ya kita ni. Suruh turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad buat gapo buat. Tak usah mikir tak boleh jadi ke etikah ni tak lagi ni. 10 hari tinggal rumah ni teruk lemu siapa nak pera. Nah, tak usah mikir tu. Dia tak ada suruh mikir, dia suruh turut so ya kita. Dia mikir kata dah halu orang Nabi tak buat yang dia buat tu mikir belaka tu. Nah, jadi jangan mikir. Sebab tu tengok agama lain, dia hidup mikir tak serupa. Agama ni sama agama ni, tapi agama dia tu dia tak serupa dengan sini. Cara ibadat, cara gapo semua. Saya pergi di Pama Myanmar 2 bulan lepas ni. Dia tak serupa dengan agama dia dengan agama sini. Cara pegangan dia, kebudayaan dia. Ya ada gapo hidup mikir. Orang kita tak boleh tak serupa tu dulu aja. Nah, dia kata support je tu. Bukan hak sadak tu, hak pelam cerak tu. Jadi nak kita di hari ni kita kena tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuhan bangkit mari untuk jadi contoh. Kita kena pergi situ. Jadi contoh. Segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia suruh buat go ni ibadat tu ibadat ni dia Quran belaka. Lepas tu hatta Nabi Muhammad suruh patibak, suruh tatbik amalan ada dalam Quran, we nampak tengok. Bahawa Nabi Muhammad melakukan tatbik segala amalan dalam Quran dan we nampak tengok. Orang lain kena tengok tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tiru Rasulullah saja. Ada apa ya? Kalau Rasulullah iktikaf 10 akhir Ramadan, tak kira kita tak iktikaf.
Kalau Rasulullah sibuk dengan kerja bulan i'tikaf, tak kita nak lebih sibuk pada Rasulullah. Kalau Rasulullah tak agak kerana umur, kalau Rasulullah gagah, kita kata kita tak agak. Rasulullah i'tikaf kata umur berapa? Umur 50 lebih dah yang mulai i'tikaf. Umur 55 mulai i'tikaf. Lepas tu tak ada sebab dah lah. Tak ada sebab. Nak kata kita ni boleh kira tak i'tikaf kerana kita ada situ-situ alasan. Tak ada. So je alasan. Alasan kata malas so ya. Malas so. Lepas tu kalau kita fikir molek. Kalau orang motong, orang menego, orang kerja, perlu dah. Berti motong, berti buat rumah, berti kerja, bini tak urus hak ni. Kita duk dia berti motong, betul le bini juga. Dah. Nak gerak lah mana tak agak nak kerja kena berti 10 hari. Ayah. Ni dek abang kena berti motong ni. Kan gapo? Kan nak i'tikaf. Pak dek kena motor sore dah lah. Kali tu saya etika misalnya kita tu dah. Jadi nak kata pun cukup dah. Sedap alasan kita cukup. Lepas tu ngolek je dalam setahun kita berhenti 10 hari. Tak berhenti langsung ni tak lagi juga. Lepas tu etika ni berhenti kerja kepada dok dia. Berat anu. Kalau tak etika kena motor menyuluh lagi, letih lagi. Buat etika berhenti kerja, berhenti osah pisah, berhenti motong, berhenti sekerak, berhentilah kat duk dia tersupak bersih dan sejik. Sedap mana? Berkira molat. Kalau orang menego kena pikul, ahli buruh, pekerja buruh kena pikul bawa gong letih. Lepas tu buat etika berhenti tak ada kerja gabut duk dia. Lepas tu kita malah sungguh, kita tidur saja tak apa dah. Malah lah. Terus baca Quran, terus selawat pun malah. Gitu saja. Tak apa masalah i'tikaf juga dah. Patut kita nak malah pasal tu. Tu habis ayat kata buku paheso je. Buku paheso je dia boleh i'tikaf. Kalau saya i'tikaf tak paheso, kelebihan banyak menam-menam. Kelebihan i'tikaf Allahu Akbar. Menjauhkan orang i'tikaf daripada neraka sampai ke tiga pagi. Pahala dia banyak tu tak nak kecek banyak pahala i'tikaf. Lepas tu dalam i'tikaf tu pulaknya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita tahu dah khairun min alfi syahr. Khairun min bukan sama, khairun min alfi syahr. Beribadat pada malam Lailatul Qadar semalam lebih baik daripada beribadat pada malam-malam lain 1000 bulan. 1000 bulan ni 43 tahun 33 bulan. Dah tak? 43 tahun lebih. 83 tahun lebih. Bukan sama, lebih baik daripada tu. Lebih baik pula jadi 10 kali ganda lebih. Mula jadi sampai ke 1000 tahun lebih baik. Tapi tu saya tak ada oyak lebih baik berapa. Berarti bukan sama dak kali, lebih baik. Lepas tu mati hidup tak siapa lagi umur kita nyat tu. Lepas tu kita jadi cara belah mana? Cara supaya Rasulullah juga. Tak sama cara kita lah. Cara kita ceduk, siapa kayu sujud, cari air lagu lipa, tu cara kita. Cara Rasulullah kali beribadat dalam i'tikaf, baca Quran, selawat, zikir, tadarus Al-Quranul Karim. Tu cara Rasulullah mencari Lailatul Qadar. Kita mencari Lailatul Qadar tak tahu Rasulullah cari berita ceduk lah, cari berita khabar lagi di Rasulullah. Mana pakai sujud mana air lipa Oh, beradu lah kita. Tak kena cari Lailatul Qadar. Kan boleh dia pun berat pakai kayu sujud bucu tu. Ni pergi awal tu boleh dia medak lah kita. Padahal beradu kan boleh dia pun berat Lailatul Qadar. Mana nung pondok nung air lipa buruh. Air lipa lagu penuh. Batu berdewa sebuah kereta jabe. Tu bukanlah tu kalau seledak kali Allahu Akbar. Tipu suk itu tadi. Tak leh pahala dah Lailatul Qadar. Kena tipu lagi kok khurafat lo dosa lagi. Allahu Akbar. Mari di mana? Rasulullah ajar sikit. Cara Rasulullah ajarnya malah ni. Sebab tu kita bakal beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada Lailatul Qadar. Patut nak minta soal kita jangan jadi orang cerdik. Cari Lailatul Qadar, tasaharu Nabi kata, apa Lailatul Qadar ni jangan jadi orang cerdik. Malah jadi orang cerdik.
Jadi dia pitah manda. Taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Mencarilah Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan. Jadi dia pitah. Malam 21 G. Malam 22. Malam 3 G. Malam 24 dah. Dia pitah tak pitah. Ni orang cerdik. Kita jadi orang bodoh. Orang bodoh ni tak ada ayat boleh. Ambil malam 21 pak wisu habis tak ada apa. Balak bodoh lah. Boleh cerak kan ni. Rasulullah ajar sudah jadi bodoh kan ini. Ambil orang malam pertama 21 wis apa? Malam ke selalu dah. Jangan jadi orang cerdik pitah waktu dah. Pitah belalai tadi. Belalai tu dah sabitah. Pakai betul-betul mudah-mudah. Tu. Kita akan mari iktikaf 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita boleh beribadat pada malam Lailatul Qadar. Boleh pahala lebih banyak daripada 1000 bulan. Pada 1000 bulan je. Itulah lebih kurang. Kemudian lepas ni kita raya tu kita tahu belakang dah. Lagi ada 2 raya dah. Lepas tu Aidul Sita tak ada lah. Saya tahu dah hadis lah kita tak ada Aidul Sita raya ni tak ada. Lepas tu saya pergi ke Malaysia, ada tanya saya tak ada juga. Tak ada ayat ni Malaysia tak ada. Pagi kalau tak ke Patrelung pun tak ada juga ayat ni. Weh main mana? Lepas tu lagi lah, lagi Arab apa pagi saya tanya, tak ada belaka ayat ni. Jadi ayat ni ada nagi taning, jalan, menara, lepas tu 2-3 apa dalam segoro. Lain tak ada ayat ni. Itu sakit juga lah kita. Ni bukan tawada lah. Nah, boleh cipta satu syariat ni bukan tawada. Tu. Sebab itu kita mari menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, yang beribadat kepada Allah, yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa semoga kita jauh daripada amalan-amalan yang bercanggah dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita keluar pada bulan Ramadan pada tahun ini dengan pahala yang banyak dan dosa habis. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.